Okey, so kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahim. So untuk kelas hari ni kita akan sharing tentang Macrobit dengan Hello Code. Okey, untuk sesi pertama, nanti lagi 4 hari kita akan buat sesi kedua pula. Right. So okey, so macam yang semua tahu kan, hari tu kita dah buat sedikit sharing tentang Macrobit. Okey, so Macrobit ni dia adalah satu board kecil. Okey. Okey, yang ni board dia kecil. Okey, dia ada 25 LED. Okey, kalau boleh tengok dekat skrin ni kan. Okey, 25 LED, ada 2 button. Okey, lepas tu button ni A dengan B. Lepas tu dekat belakang ni dia ada kompas, dia ada accelerometer, tempat letak bateri. Lepas tu connect dengan dia punya connect dengan apa kita nak upload dia, connect kabel. Lepas tu nak letak power input pun boleh kat sini, and also bawah ni dia ada dia punya connector. Kalau kita nak tambah buzzer, kita nak tambah servo motor, nak tambah apa-apa lagi, kita boleh control external component tu dengan connect dekat bawah ni. Okay. So ini yang macam saya cakap hari tu, projek-projek yang boleh buat dengan Macrobit. Hello Code pun ada juga, nanti kita akan tengok projek-projek yang boleh buat dengan board yang besar ni. Kita boleh buat macam-macam kan. Right. Okay, so ni yang hari tu saya tunjuk, dia boleh detect kelembapan tanah. Kalau kata tanah tu basah, dia contoh dia nyala full kan kat sini. Contoh maksudnya tanah tu penuh dengan air, so dia akan full merah. Kalau tanah tu kering, kurang air, maksudnya kita terlupa nak siram pokok tu, dia akan contoh satu line je. Maksudnya dia kurang moist. Moist tu apa? Kelembapan lah kan. Kalau dia basah, dia akan full. Contohnya kan kita boleh buat juga dengan Macrobit ni. Okay, so ni level-level yang atas sikit lah untuk kita tengok kalau dah sampai ke innovation ni. Okay, so untuk hari ni kita nak buat sedikit simple tutorial lah. Okay, untuk kita tengok dekat website Macrobit ni, boleh tengok dekat sini macrobit.macrobit ni. Kita akan buat sedikit, kita akan belajar sedikit features apa yang ada dekat dalam tu. Lepas tu nanti saya akan bagi sedikit exercise untuk adik-adik buat. Boleh? Okay, so kalau ada apa-apa nanti tulis dekat sini dekat message ni, dekat komen. Alright. Okay, kejap. So semua orang kita pergi ke ni make code. Macam mana make code dekat website ni. Okay. Lepas tu kita buat sama-sama dia punya coding ni lah. Kejap. Yang ni. Okay. So dia punya link dia sekejap, chat. Okay. So ni link dia. Klik dekat sini, nanti kita pergi kat browser untuk kita pergi dekat website ni. Website ni awak boleh code buat programming, coding Macrobit ni tanpa ada Macrobit dekat tangan. So dia akan ada simulation lah. Okay. Kalau ada soalan nanti bagi tahu. Okay, so far. Alright. Pergi dekat website tu. Lepas tu klik dekat new project. Okay, kita pergi dekat new project. Okay. Okay, dekat new project ni ada dua kan. Kita buka-buka je, dia akan ada sebelah kanan ni lah. On start dengan forever. Ni adalah kawasan untuk kita letakkan kita punya programming. Dekat sini adalah coding-coding yang kita akan masukkan. Block programming dia, apa yang kita nak masukkan. Okay. So ada macam-macam. Music, LED. So kalau kata pergi yang detail kelas untuk Macrobit ni, dia akan cerita semualah kan. LED macam mana. Okay. So sebelah kiri ni adalah dia adalah simulation untuk
LED untuk microbit ni, kan dia yang muka depan ni lah. So kalau kita buat setting, let's say kita kata bila start je, dekat sini kita masukkan coding bila start je nak nyalakan lampu. Ataupun on start je nak tulis perkataan. So dia akan keluar perkataan dekat sini. Kalau kata kita nak minta dia tekan button A ni, kita klik, pun boleh. Dia akan, when button A press, apa nak buat. Lepas tu button B press pula, nak buat apa. So kita boleh buat kat sini kan, dia punya simulation dia panggil. Okay, so hari ni kita nak tengok dekat basic ni. Okay, ada dia pergi kat basic ni. Tengok dia punya apa ni, ini sebagai block programming dia lah yang dah ada dah kan. Okay, kita pergi kat ni lah, show icon ni. Okay, kita tengok okay kan, dia loading kan kat sini. Okay, dia nyala, dia loading. So dia tengah tunggu kita punya program sekarang ni. Kalau kita tengok, bila program kita ni, block programming ni tak masuk ataupun tak boleh execute, dia akan color kuning dan dia akan nampak tak ada macam ada line ni. So ni block programming yang salah lah. Dia kalau kita tekan run, dia takkan run sebab dia tidak disusun dengan betul. So kita masukkan dia kat sini. Okay, so kita tulis kat sini, kita beritahu dia on start show icon HUD. So dia akan keluar HUD dekat sini. Nampak? Okay, so dekat tepi ni kalau dia boleh tekan yang color yang bentuk tiga segi kecil ni, ada banyak lagi. Okay, dia punya bentuk kita nak buat. Alright, dia muka senyum. So on start je dia akan keluar muka senyum. Kalau nak buat dua, kita duplicate ataupun kita tarik daripada sini kan. So kita masukkan dia. So kita let's say kita nak buat dua. Kita nak buat muka senyum dengan bentuk HUD. Okay, kita tengok sebelah kiri ni. So apa dia tengah loading, lepas tu apa yang berlaku. So dia akan keluar senyum kan. Kalau kita nak tengok lagi sekali, tekan button ni refresh. Dia akan restart balik. Nampak? Kan? So kita punya coding kita muka senyum dengan HUD. So kalau tak nampak kita besarkan. So kita start balik. Muka senyum HUD. Kan sama dengan kita punya coding kan. So tapi dia sekali je lah. Okay? Kalau kita nak dia repeat banyak kali, kita ambil yang kita punya coding tadi, kita masuk dekat forever. So forever ni dia akan tengok sebelah kiri ni. So dia akan keep on ikut kita punya coding je. Nampak? Okay. So dekat kalau ambil coding ni kan, ambil kabel, cocok, masuk dalam microbit. So microbit ni akan menyala sama macam yang dekat dalam kita punya komputer. Dia simulation. So kita nak tengok apa yang akan keluar dekat kita punya board, kita tengok dulu dekat simulation ni. Okay, boleh faham? Okay, cuba try explore. Ada banyak bentuk lain. Okay, macam-macam bentuk boleh tengok. Contoh nak buat bentuk apa? Bentuk muka, bentuk thunder ride, ada zirafah, ada bentuk apa lagi awak nampak? Boleh tukar-tukar kat situ kan? Ni macam bentuk Pac-Man ni. Kan? Macam tu lah. Right. Okay, kita pergi kat basic lagi, kita tengok apa yang ada kat sini. Okay. Okay, yang ni boleh keluarkan number. Okay, kalau macam yang show LED ni, kalau awak tengok dia ada grid kan? Grid ni, kita boleh masukkan kita nak buat bentuk apa. Contohlah dalam bentuk banyak-banyak ni, awak kata tak adalah bentuk yang saya suka. Contohlah kan. Okay, so tak apa, kita keluarkan. Kita ambil show LED ni, kita masuk sini. Yang ni tak payah, ni kita keluarkan dulu. Okay, so dekat show LED ni awak nak buat bentuk apa? Awak tekan. Kan? Buat bentuk sendiri lah kan. So tengok belah kiri ni, nanti dia loading, lepas tu dia akan keluar. Ni kalau forever, cukup pergi kat start. Start dia akan keluar sekali je lah. Dia hilang. Hilang tak? On start. Dia bilang macam tu. Bentuk apa yang awak nak buat, boleh buat kat sini. Okay, so ni pakai show LED, alright. Okay, dia bentuk diamond. Okay, lepas tu, okay, yang ni saya nak tunjukkan lagi satu adalah show string hello ni.
dekat show string hello ni, masukkan dekat sini. So apa yang akan berlaku adalah dia akan keluar perkataan. Dekat sebelah kiri kita kan kita boleh tengok dia akan keluar. Contoh kita tulis kat sini show string hello. So kita ni on start kan. Kita refresh, kita restart balik. Tengok dia keluar HELLO tanda seru. Sama tak? Dan kita boleh ubah dekat sini. Mana hilang? Oh, sekejap. Oh, hilang pula. Sabar. Hilang pula dia. Oh, okey. Okey, cuba explore dulu. Sambil-sambil dulu. Sepertinya dia terkeluar pula. Okey ada. Cuba try explore. Okay, hari ni kita pergi dekat web browser lah. Kita tengok-tengok. Sama-sama kita explore kan. Okay, pergi dekat show string. Cuba tulis nama awak. Kalau nak best, cuba tulis nama kita. Siapa? Helmi. Boleh Helmi. Tu. Dekat sikit. Awak tekan ni. Apa? Full screen. Saya tengok sekejap. Launch in full screen yang button ni. So nampak besar sikit. Dekat LED tu tak nampak ada keluar apa. Gelap je. Okay. Okay, good. Tu. Kotak kecil, kotak besar. Lepas tu satu. Okay, good. Nampak ni. Awak buat tekan button A kan? Ke? Okay, pun boleh nanti kalau nak explore lagi. So, nak tulis Ramadan tiba. Kita pun tulis kat sini. So, kita tengok sebelah kiri ni jadi apa? So, dia akan keluar juga perkataan. Kalau awak tak nama awak, dia akan keluar nama kita juga kat sini. Okay. So, okay, dia keluar sekali je. Sebab kita letak dia dalam on start. Kalau kita letak dia dekat forever, dia akan ulang perkataan tu. Okay, kita dekat sini. Kita play. So, dia akan execute kita punya task tu. Okay. Alright. Mudah kan? Ni yang mudahnya. Kan kalau nak try yang lain, awak tekan ni lah on button A. Kita keluarkan ni. Kita buat ini pula contohnya. Okay, button ni ada boleh A dengan B kan? Ataupun nak press dua-dua. Okay, awak punya coding boleh A, B atau dua-dua. A atau B. Okay. Kan? So, bila kita tekan, baru dia keluar awak nak. Bila kita tekan, baru dia keluar perkataan ni pun boleh. Okay, sekarang ni kita tengok sebelah sini tak ada apa-apa kan? Kosong kan dia punya LED dia. So dia nak kalau tekan B apa jadi? Tak ada apa. Kalau tekan A, baru dia keluar. Sebab kita punya arahan button A tekan baru dia keluar. Okay. Alright. So itu simple. Daripada sini kita boleh buat macam-macam lagi. Nanti kita pergi explore dekat yang bawah-bawah ni pula apa yang ada. Okay. So itu untuk ni yang button download ni. Kalau kata nak masuk dalam bot ni, kita tekan download. Lepas tu boleh masukkan dalam ni ataupun kita pakai kalau ada iPad ataupun connection melalui Bluetooth, kita boleh direct melalui wireless lah, tak perlu nak pakai kabel untuk upload programming dalam ni. Okay, ada soalan? Mana ni? Ada soalan? Okay, alright. Okay, kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Mana? Okay, di sini. Alright. Okay, so simple untuk pengenalan macam mana nak code macrobit tanpa perlukan ada macrobit dekat awak. Kan? Very easy. Okay, so tu basic je.
Okay, so sekarang ni, kita buat sedikit latihan. Okay, ambil pen dengan kertas ataupun pensel. Okay, sekarang ni kita nampak ada satu carta alih kan dekat sini. Okay, so dekat carta alih ni, kita boleh tengok dia mudah je. Okay, so dia mula dengan mula. Carta alih dia simple. Okay, lama. Oh, bila benda. Okay, awak kena tukarkan. Awak kena tukarkan coding daripada carta alih ni kepada coding Microbit. Mula, paparkan hello, paparkan saya suka Ramadan, paparkan muka senyum. Pergi dekat apa ni tadi tu, make block tu. Make block pula. Make code. Lepas tu awak pergi dekat code ni, awak masukkan dia punya coding. Sekejap, kalau saya boleh tunjukkan. Okay, so pergi dekat sini balik. Cuba buat yang macam arahan carta alih tadi. Okay, so on start kita nak masukkan apa tadi? Nak paparkan apa? Okay, awak buat dekat sini. Nanti saya bagi dia punya arahan sekali lagi. Tak sempat. Okay, cepat. Okay, boleh tengok kat sini. Ni kita tengok dia punya jawapan. Senang je ni. Helmi punya kamera. Okay, alright. Okay, Helmi boleh? Saya punya dah siap lah. Nanti kita tengok dia lagi. Okay, kalau boleh adik-adik yang lain sila tukar. Buat dalam make block tadi. Make block lagi. makecode.microbit.org. Ni bawah ni kan ada link dia. Block benda lain kan. Ni. Saya tulis dulu. Ni dia punya code dia. Dia punya website dia lah. Awak tukar coding dia dekat sini. Okay. Tukar ke bentuk coding. Ataupun dipanggil sebagai atur cara lah kan. Dia punya pengatur cara. Daripada carta alih ni. Okay, cuba dulu. Sekejap, saya enable untuk cakap. Ada soalan boleh tanya. Dah siap? Oh, okay, good. Dah siap. Siapa lagi dah siap? Senang je kan? Ada dua kat situ. Ada dua. Satu tukar ke yang flowchart tadi tu. Kita tukar ke on start. Start first mula dengan on start. Lepas tu tukar ke block forever. Okay, jom. Okay, jom kita tengok jawapan dia. Ni kenapa? Macam-macam. Okay, keluar. Okay, right. So, okay, jom kita tengok sedikit jawapan dia. Macam mana saya nak gerak ni. Tak boleh gerak pula. Okay, tak apa. Kejap. Saya stop dulu. Saya punya mouse cursor ni tak jumpa pula. Tak keluar arrow dia. Okay. Okay, kepada yang dah siap, kita tengok jawapan dia. Alright. Okay, so ni dia punya jawapan simple. Nombor satu tu, kita nak tukar flowchart ni kepada bentuk atur cara, coding. Okay, so start dengan mula. Okay, on start. Bila start je kita punya Microbit, dia akan show string hello. Kan, sama kan dengan ni, hello, hello. Lepas tu paparkan saya suka Ramadan. Okay. Lepas tu senyum, muka senyum lah, ambil smiley gambar senyum. So nombor dua, awak tukar semua, ambil semua ni, bawa ke forever. So dia akan forever lah, dia akan gerak je benda ni kan.
Boleh? Right. Okay, jom. Okay, alhamdulillah. Ni simple je. Ni level RBT darjah 5, darjah 4 atau darjah 5 lah. Sebab microbit ni akan masuk ke sekolah nanti. So, ini latihan yang antara latihan yang akan ada dalam silibus lah. Awak kena tukar bentuk coding ni kepada carta alih kepada coding, kan. Lepas tu dia akan tukar lagi satu kepada bentuk ni, dia keluar gambar, lepas tu awak buat dia punya carta alih ataupun buat coding dia. Okay. So ni akan belajar dekat sekolah lah untuk sekolah rendah. Sekolah menengah, basic ni kan, ni kalau awak faham ni, akan awak aplikasikan dekat Arduino. Okay. Okay, so next kita akan pergi ke Hello Code. Alright, so microbit ni beres. Okay, so Hello Code ni apa benda pula? Alright, apa beza dengan microbit? So kita akan belajar tentang Hello Code ni. Hello Code ni besar ke kecil ke saiz dia kan? Apa yang ada dekat Hello Code ni kan? Alright, so dengan itu saya pass ke Encik Hafiz, right, dari pihak Telaga Biru untuk cerita dengan kita mengenai Hello Code. Saya tak ada Hello Code kat tangan, tapi tengok video yang ada tu memang best lah Hello Code. Alright. Okay, silakan Encik Hafiz. Hari ni saya buat microbit dulu lah tu. Microbit, okay, boleh. Hello Code saya masuk sikit je. Boleh, silakan. Tak apa, start dengan silakan. No problem. Okay, saya share screen Alright. Okay, nampak? Nampak. Alright, teruskan. Full screen. Okay. Okay. Okay, so hari ni saya plan nak share tentang microbit starter kit. Tadi Cik Zul ada share dengan you all pasal microbit, macam mana nak guna make code, dan juga saya rasa dekat itu ada on screen simulation yang mana tanpa microbit punya hardware pun you boleh buat some project dan boleh tengok hasil dia. Suara clear Okay. Okay, microbit yang kita edarkan ni adalah hasil kerjasama antara Telaga Biru Education dan juga pihak Elvira. Elvira System daripada Cyberjaya, di mana kami collaborate untuk menghasilkan microbit starter kit yang sesuai digunakan selaras dengan perubahan atau amendment pada KSSR tahun 2017, di mana microbit dimasukkan sebagai elemen pengaturcaraan dalam subjek RBT, di mana TMK telah dihapuskan dan elemen TMK dibawa masuk ke RBT. Dan saya percaya some student yang darjah 4 dah start explore di mana di hujung tahun, mungkin belum lagi start syllabus tahun ni. Saya ingat chapter terakhir mungkin dah hujung tahun, tapi ni ada COVID ni, kita tak pastilah bila sekolah buka. Tapi di bahagian akhir darjah 4 punya chapter, you akan ada pengaturcaraan menggunakan Scratch yang mana serupa yang macam Cik Zul kelas-kelas kita yang sebelum ni. Kemudian di darjah 5, di syllabus darjah 5, you akan start menggunakan kit. Di mana kit ni adalah hardware ni lah yang kita share dekat sini. Okay, hardware ni kita panggil basic starter kit. Di mana starter kit ni, dalam starter kit ni kita ada microbit, board dia. Kita ada supply dia iaitu bateri AAA battery holder untuk microbit on without computer. Kita ada juga auxiliary supply untuk servo motor, bateri. USB cable juga dibekalkan dan kita bekalkan 2 device
So 3 device untuk you punya projek, iaitu output dia buzzer, boleh buat bunyi, projek yang menghasilkan bunyi. Servo motor menghasilkan basic pergerakan. Flag ni kita masuk dekat ujung servo motor, you boleh tengok flag tu bergerak-gerak. Yang lain ni je kita panggil komponen tambahan. Sorry, satu lagi LED kita bekalkan juga, you boleh buat juga. Nak try buat projek traffic light ke basic traffic light, kita bagi 2 set lah, so you boleh test 2 junction, iaitu red, yellow dan green. Okey, sementara tu kita juga bekalkan juga beberapa komponen, iaitu alligator clip untuk connection pin to pin antara device dan juga microbit punya board. Selain tu ada juga connector untuk sambungan ke servo motor dan juga connecting block untuk sambungan seterusnya. Okey. Selain daripada set yang kita cakap ni, you all boleh tengok dekat online, ada juga di offer berbagai jenis kit lah. Dan juga syarikat Elvira sendiri pun ada menghasilkan kit-kit untuk you all dapat lah untuk you punya innovation project atau any robotic project. Okey, pihak Elvira juga ada YouTube channel, you boleh explore. Kat situ ada beberapa lah projek. Nanti saya share dalam chat room dan chat channel. Saya akan sharekan link-link yang boleh explore lah untuk projek microbit. Okey, selain tu microbit ni ada juga pertandingannya. Pertandingan ni pun dibawa oleh syarikat Elvira. Saya tolong promo lah kat sini untuk pelajar-pelajar yang berminat coding microbit ni. You ada pertandingan yang you boleh join, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, pertandingan ni dipanggil MIRC. Dipanggil MIRC Robotic Challenge. Kalau untuk tahun lepas, pertandingan ni dibuat di UTM KL. Saya percaya ada dalam 70 ke 80 sekolah terlibat seluruh Malaysia. Dibuat di UTM KL sempena Innovation Day at UTM KL. Di mana antara pengisian pertandingan ni ialah Robo Soccer, Robo Maze dan juga Robo Innovation. Semua pertandingan ni kita gunakan microbit dan juga dia punya aksesori tambahan. Okay, kalau you berminat, you boleh contact lah dengan pihak Elvira untuk masuk ke pertandingan ni. Okey, ni kita share sikit sebahagian daripada gambar pertandingan ni, pertandingan peringkat zon di SMK Datuk Abu Bakar Baginda Bangi, tak salah saya. Sekolah Daerah Bangi dan Ulangat. Sini adalah sebahagian daripada capture picture untuk Robo Soccer yang telah dilangsungkan di UTM KL. Okey, saya ingat itu sedikit pendedahan pada you tentang microbit dan juga pertandingan microbit, kit yang kita hasilkan, kit yang kita boleh dapat daripada pasaran yang kami bekalkan juga. Saya percaya Jazari pun boleh edarkan dengan itu. Microbit kit? Ya, boleh. Ada, boleh untuk pelanggan kita di Pantai Timur mungkin boleh buat order, boleh order melalui Jazari, Jazari Robotik. Okey, selain tu saya juga ada dedakan sedikit tentang pertandingan yang you boleh join kalau berminat tentang microbit punya programming lah. Okey, saya ambil sikit ruang. Saya ingat kita ada 2 session ke tu? 2, tapi intro sikit boleh lah, Hello Code. Nak tengok. Okey, Hello Code saya buat intro sikit. Mungkin dalam bahagian kedua saya share some project lah. Okey, Hello Code. Tadi saya rasa Cik Zul dah share dia punya image dia, gambar dia. So, saya share sekali lagi. So Hello Code ni pengenalan sedikit pengenalan. Hello Code ni kita akan plan untuk bawa untuk jual tahun ni, di mana ia adalah sebahagian daripada produk daripada syarikat MacBlock. Okey, ni rupa board dia, di mana terdapat dua pilihan, iaitu basic kit, di mana dalam basic kit hanya ada Hello Code board, connector, USB for Hello Code to PC connector, dan juga manual, safety manual dan quick start guide. Kalau untuk starter kit, kita ada beberapa komponen tambahan. Saya rasa starter kit ni hampir sama komponen dia seperti microbit starter kit yang kita bekalkan tadi. Cuma dekat sini kekurangan dia adalah kita pihak MacBlock tak bekalkan servo motor, tapi boleh beli berasingan lah. Servo motor tak mahal sangat pun. Dekat sini you boleh dapat kalau starter kit dan boleh dapat set yang sama macam sebelah kiri, tapi kita bekalkan dengan tambahan bateri dan juga bateri holder
crocodile clip sama macam microbit tadi. Connector tepi sini memang ada untuk basic. Dan ada wrist strap untuk you buat smartwatch pakai ni, pakai Hello Code, dan juga kita ada touchpad. Yang biru ni touchpad yang you boleh buat beberapa projek. Dan dalam starter kit untuk Hello Code ni, kalau tak salah saya di share dalam ada 10 projek you boleh explore menggunakan kit-kit yang diberi lah. Okey, apa istimewanya Hello Code ni? Saya share sikit Okey, Hello Code ni dia bukan pakai blok baru atau software baru. Tak keluar Zul Tak, kena tutup ni dulu. Stop. Okay, saya share balik. Okay, stop share ni, lepas tu share yang baru. Boleh, sekejap. Saya... Sekejap ya. Okay, okay, share baru. Okay, nampak Okay, Hello Code ni kita akan guna software yang sama. Kalau sebelum ni ada kita ada buat kelas M-Block Kita pernah ada buat kelas. Pernah ada Okay, apa yang you dah belajar dalam M-Block tu, function dia, block dia hampir sama. Cara dia pun hampir sama dengan apa yang you boleh pakai pada Hello Code. Di mana Hello Code ni cuma specialnya dia ada blok-blok dia tersendirilah. Macam mana nak padam ni ada macam conteng. Okay, jangan jatuh conteng. Kejap, nak cerita dulu. Okay, padam dulu. Padam lah. Kena naik atas sikit, ada gambar iris. Iris sekejap. Annotate ke tu? Iris tak jumpa hide video panel. Disable participant annotation ke? Itu. Still ada? Okay, tak apalah, kita ignore saya drag je lah Okay, dekat sini ada satu perbandingan dia buat. Sebenarnya perbandingan ni sebab ni website daripada Maker di mana dia tak ni lah. Dia tak state apa sebenarnya perbandingan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebenarnya perbandingan ni dibuat adalah perbandingan antara Hello Code dan juga Microbit. Di mana kedua-duanya menggunakan prosesor yang berbeza. Di mana kalau kita ikut spek sebenarnya Hello Code ni prosesor dia lagi bagus dia lagi high speed dan kandungan memori dia lagi tinggi lah. Yang tu saya tak nak explain panjang, you boleh check sendirilah dia punya tu. Tapi dia punya kelebihan dia yang nyata compare dengan Microbit ialah dia ada built-in Wi-Fi di mana you boleh configure untuk IoT project. Sekejap. Okay, function AI dia fully support boleh buat AI speech recognition dan juga IoT. Tak adalah link dekat sini. Tak apa, later nanti kalau saya jumpa mungkin next class saya share lah. Boleh. Okay, so kelebihan pada dan satu lagi kalau produk untuk kita compare sebenarnya Hello Code ni dia satu lagi kompetitor dia ialah Lilipad, Arduino Lilipad kalau you all pernah tengok. Okay, tapi dekat sini Hello Code kita ada beberapa point kelebihan dia lah yang saya cakap tadi. Di antaranya ialah IoT device lah, dia dah built in. Kalau you pakai Lilipad ataupun Microbit, you kena beli
device berasingan kena configure sendiri. Tapi hello code dia dah built in dekat dalam board dia. You just configure dan terus boleh pakai. Okey, saya rasa tu je kot untuk share ini. Okey, baik. Terima kasih Encik Hafiz. Okey, semua boleh faham ke? Okay, so sebelum kita habis, sekejap saya share. Ya, saya share link untuk YouTube. Lagi link. Ya. Okey, tengok dekat chat tu. Ada link. Okay, saya share link . Okey. So yang ni saya akan tunjukkan video introduction untuk hello code. Boleh tengoklah sama-sama. This is our Make Block Halo code, designed especially for the current coding education. It is a wireless single board computer. We just embedded 12 programmable RGB LED, a motion sensor, or touch sensor, a programmable micro US outstanding for a Oh, dah tak keluar. Tak keluar. Okey, kita buat cara lain. Okey, jom kita pergi dekat sini. Awak dekat YouTube cari hello code. Ada video so kita boleh tengok sama-sama. This is our Make Halo code, designed especially for the current coding education. It is a wireless single board computer. We just embedded 12 programmable RGB LEDs, a motion sensor, or touch sensor, a programmable microphone, a micro US outstanding dual core, a Wi-Fi module, etc., onto an incredibly small circuit board. No, smaller. No, smaller than that. Yes, that's small. So you can learn to code with it anywhere, anytime. Starting with mBlock, everyone can code by just dragging and dropping the command blocks. It's as simple as stacking building bricks. By featuring a microphone module, you can also use Halo code to perform AI speech recognition. Through mBlock's integrated Google machine learning application, getting started on artificial intelligence is very easy. First, you teach mBlock to recognize different objects, and then program specific reactions made by Halo code accordingly. Without connecting to the internet, you can make use of multiple Halo codes to set up a local area network. Or by connecting your Halo code to Wi-Fi, you can further apply cutting-edge technologies like IoT to create simple and smart home devices. Is powerful enough to run several programs simultaneously. With 2 short programs in mBlock, you can, for example, create an art installation of a kitten that blinks and wags its tail at the same time. It makes coding easy, even if your project is intricate. With just a click, you can effortlessly convert the command blocks to Python and get yourself ready for text-based coding. Halo code also integrates various sensors. You can utilize the motion sensor to design a wearable fitness watch for step tracking, or make use of the touch sensors for a desk lamp. It empowers creation to be a way of life while having fun. Halo code encourages everyone to create fun projects and to experience the wonders of electronic technologies using both hardware and software. Yes, this is Halo code by MakeBlock. Okay, alright. So nanti boleh explore lagi, tengok dekat YouTube. Ada projek. Okay, alamak. Keluar lagi ni.
Okay, so itu je untuk cerita kita hari ni. Okay, so saya harap boleh belajar sesuatu. Alright, so next nothing much. Online class, okay, masih on lagi untuk second batch dan insyaAllah kita akan buat satu kelas ataupun bukan satu lah, beberapa kelas. It's a global STEM learning. Okay, nantilah kita akan announce dekat media sosial. Learning language is in English. Okay, so nanti kita akan announce untuk tu coming lah. Okay, that one free. Okay, so to next dalam planning. Okay, so ni untuk online class. Siapa nak join dapat sijil. Ada 2 sijil kita akan bagi siapa yang join kelas. Lepas tu ni untuk kelas intermediate yang siapa dah pergi ke junior. Ni macam misalnya pakai Mboard dan juga Mblock. Okay, so sharing hari ni not sure Miss Mia ada tak? Tadi dia kata dia nak masuk. Oh, okay, tak ada. Okay, tak ada. Alright, dari Cik Hafiz, tadi dah cerita. Cik Hafiz dari pihak Telaga Biru, bahagian Telaga Biru Education. Dia dah cerita mengenai Hello Code. Okay, so nanti kita akan jumpa untuk next session. So untuk kelas seterusnya adalah pada 28 April, iaitu pada hari Selasa ni. Okay. Apa tu? Apa Aaron nak tanya 2 je ke? Apa tu 2 apa? 2 je. Nanti kita sambung lah. Kita kena slow-slow. Bulan puasa kan. Tenang-tenang je. Kita banyakkan baca Quran. Alright, bulan puasa ni. Okay, so kita jumpa pada 28 hari bulan. 28 hari bulan adalah kelas yang best. Kita nak buat game pakai Mblock 5. Hari tu kan kita tunjuk je kan, simple kan. Okay, hari ni, yang kali ni, you all kena buka Mblock 5. Kita akan buat sama-sama game tu sampai jadi. Okay, 28 hari bulan pukul 12. Okay, so sekejap ada allow nak cakap. Okay, kalau nak cakap apa-apa. Alright. So kalau tak ada apa-apa, boleh tangguh dulu. Okay, jumpa pada 28 April hari Selasa pukul 12. 12.30 hari. Alright, so itu je untuk hari ini. Okay, kita tangguh dulu kelas kita dengan bacaan doa dan tasbih kafarah surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asnal lisan alladhi yusalladina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi 2 hari. Okay, so selamat berpuasa. Okay, banyakkan amal insyaAllah. So diharapkan supaya Ramadan tahun ini adalah lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sila baca tilawah lah, tadarus Al-Quran bersama keluarga insyaAllah. Right, itu je. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.